Apa yang disebut oleh Al-Quran, kalau kami terima pada akal, kami terima. Kalau akal kami tak boleh terima, kami tolak. Oh, dah ada gerakan orang ni, tuan-tuan, yang dipelopori oleh orang Islam. Tanda-tanda kekuasaan kami. Maknanya Isra' dan Mi'raj ini Allah Ta'ala nak tunjuk kepada Nabi kita dan secara tak langsung kepada kita semua tentang tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita nak mengkaji tentang alam, maka salah satu kajian yang kita kena buat ialah Isra' dan Mi'raj. Sebab hari ini orang mengkaji tentang angkasa, dia hanya percaya bulat pada NASA. NASA ni bukan Cik Nasaruddin, bukan. NASA ni Amerika punya, angkasa lepas punya. Nak kaji tentang angkasa, kena tengok Quran dan hadis. Nak kaji bulan dan bintang, kena tengok Quran. Ini hak kita dulu. Wajib percaya yang Quran dulu daripada yang NASA nya. Hari ini hak NASA tu kita percaya dulu. Yang Quran kita tak percaya. Allah Ta'ala kata, wasyamsu tajri li mustaqarril laha. Matahari itu berjalan. Wasyamsu tajri li mustaqarril laha. Berjalan pada paksinya. Allah sebut matahari yang bergerak. Kita belajar matahari tak bergerak. Yang bergerak bumi. Herannya bumi ni bergerak, tak ada pula makcik nak pusing. Pusing, kenapa cik nak bumi bergerak? Berapa laju dia? 17,000 km sejam. Bumi ni, NASA kata, berpusing 17,000 km sejam. Tak tahu, tuan-tuan, mana pusingnya. Bayangkan kita hari ni 17,000 km sejam bumi berpusing. Macam saya, insya-Allah terbanglah macam Tuan Haji kita ni, insya-Allah mantap dan stabil. Tapi kita percaya bulat-bulat. Allah kata matahari yang bergerak, bulan yang bergerak. La syams yang bagilaha an tudrikal qamar wala lailu sabiqun nahar. Tak akan bertemu, tak akan berlaga, tak akan boleh mendapatkan matahari dan bulan siang dan malam. Kita belajar dahulu, wa iz qala rabbuka lil malaikah inni ja'ilun fil ardi khalifah. Manusia yang pertama sekali yang Allah Ta'ala cipta ialah Adam. Sampai Allah bagi tahu pada malaikat, aku nak ciptakan Adam, manusia atas muka bumi sebagai khalifah. Adam, maka kita semua ni daripada Adam. Tapi kita belajar dalam buku, manusia dari beruk. Tulis dalam buku. Belajar. Kalau saya panggil tuan-tuan, anak-anak Adam, tak ada siapa marah. Cucu-cucu Adam yang saya hormati. Siapa marah? Angkat tangan. Cuba saya panggil sekarang. Cucu beruk semua. Cucu-cucu beruk. Anak cucu beruk. Tuan-tuan setuju tak? Bodoh. Apa nak jadi hari ni, tuan-tuan? Yang Quran cakap, tak nak ikut. Yang tak tahu daripada mana teori, manusia percaya gila-gila. Darwin. Hidup berasaskan kepada teori. Yang Nabi Muhammad bawa kepada kita ini, Al-Quran ini, ialah fakta daripada Allah. Zalikal kitab la raiba fi hudal lil muttaqin. Dia adalah kitab yang tidak ada keraguan daripadanya. Tapi Ustaz, Nabi Muhammad naik ke langit, tak pakai kapal angkasa, tak pakai suit, angkasawan, tak bawa oksigen. Mana mungkin, Ustaz? Kita nak naik gunung Everest pun, setengah mati, Ustaz. Tak ada oksigen. Setengah mati, Ustaz. Bayangkan kalau kita naik kapal terbang menghadapi masalah. Tabung gas oksigen tu akan keluar automatik. Tak ada keluar benda tu, mati, Ustaz. Macam mana Nabi naik ke langit? Daripada sudut saintifik, Ustaz, impossible. Oh, dahsyat, tuan-tuan. Daripada sudut sains, tak mungkin manusia naik ke langit. Itu sudut sains. Ini mukjizat. Bila bertembung sains dengan mukjizat, sains akan kalah. Sebab hari ini manusia bercakap, sains mesti menang. Tak akan menang bila lawan mukjizat. Ini mukjizat.
Sains tak akan dapat membuktikan apa yang berlaku kepada mukjizat. Sains tak akan dapat bukti bagaimana Nabi Ibrahim tak terbakar. Pasal apa? Pasal dia mukjizat. Sains tak akan boleh nak bagi buktikan macam mana laut boleh terbelah dengan tongkat. Pasal dia mukjizat Nabi Musa. Kalau tuan-tuan dapat tongkat tu pun tak guna. Kalau kita dapat tongkat tu, Ustaz. Tongkat siapa? Tongkat Nabi Musa lah. Senang pergi Langkawi, Ustaz. Pukul je laut terbelah, boleh naik kereta Myvi, Ustaz. Tak jadi apa akak? Sebab apa tak jadi pula? Kan tongkat tu. Tongkat tu bukan mukjizatnya. Mukjizatnya ke atas Nabi Musa. Akak bukan Nabi. Tak dapat guna apa pun tongkat tu. Begitulah dengan Isra' dan Mi'raj. Dianya mukjizat terhadap Rasulullah. Takkan berlaku lagi pada orang lain. Sebab ada orang mendakwa, dia berlaku pada tok guru dia. Nama dia Ayah Pen. Takkan berlaku lagi. Sebab anak murid Ayah Pen kata dia jumpa. Oh, saya jumpa Ayah Pen di langit. Oh, hebat Ayah Pen. Nampak benar nipu. Ini mesti gun Dunlop ni tuan-tuan ni. Tuan-tuan ni yang saya muliakan. Sains takkan boleh. Nak kaji takkan boleh. Sebab apa? Sebab dia adalah kuasa Allah Ta'ala yang tiada had. Yang diberikan mukjizatnya, ditunjukkan kekuasaannya ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malah tujuan Isra' tu sendiri pun nak menunjukkan kekuasaan Allah. Kalaulah kekuasaan Allah, Nabi Muhammad naik ke sana pakai angkasawan, pakai kapal angkasa Apollo, di mana hebatnya Tuhan? Kalau Nabi Muhammad kena pakai baju angkasawan, jalan tergedek-gedek sana, di mana letaknya hebatnya Tuhan? Linuriyahu ayatina tu di mana? Nah, di mana letaknya? Linuriyahu min ayatina tu tak di mana? Maka Allah kata, bawa naik. Dengan buruknya, dengan Jibrilnya, semuanya itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah. Di samping Allah nak tunjukkan kepada Rasulullah kita apa yang hebat. Apa yang hebatnya? Baru sikit ditunjukkan. Memadailah Rasulullah sahaja yang pergi. Tak payahlah kita pergi. Tak payah kita pergi kat nak, tak payah pergi kat nak. Cukup Nabi cakap, kita percaya dah. Sebab Nabi tak pernah berbohong. Nabi tak pernah bohong, Nabi tak sorok apa. Nabi cerita, Nabi turunkan apa yang Nabi nampak pada kita. Maka memadailah kita percaya pada Rasulullah. Dan kata ayat 60 surah Al-Isra'. Dia kata, Isra' dan Mi'raj ini fitnatan linnas. Fitnah kepada manusia. Allah sebut dalam surah Isra' ayat 60 bahawa Isra' dan Mi'raj ini ialah satu peristiwa fitnah pada kita. Apa maksud? Ujian pada kita. Fitnah di sini, Tuan Haji, maksudnya ujian. Nak tengok percaya ke tak percaya? Nak tengok beriman ke tidak? Nak tengok beramal ke tidak? Maka ramai orang bila dengar kisah Mi'raj, dia geleng kepala. Takkan Nabi naik ke langit. Nabi mimpi kot. Nabi pergi dengan ruh kot, bukan dengan jasad. Macam-macam cerita, tuan-tuan. Malah hari ni dah ada gerakan. Apa yang disebut oleh Al-Quran, kalau kami terima pada akal, kami terima. Kalau akal kami tak boleh terima, kami tolak. Oh, dah ada gerakan orang ni, tuan-tuan. Yang dipelopori oleh orang Islam. Dia kata, mana-mana yang disebut oleh Allah, yang kami boleh terima dengan akal, kami ambil kisah tu. Tapi kalau kami kaji-kaji, tak boleh capai pada akal, kami tolak ayat tu. Ni kafir golongan ni, tuan-tuan. Jadi berhati-hati dengan anak cucu kita, yang mana golongan ni menguasai media sosial, dan anak kita pula kaki media sosial. Duk scroll, lama-lama otak dia pun scroll. Ya, sebab tak belajar. Dia belajar dengan media sosial yang scroll ni. Wallahu